وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى بن أحمد الأنصاري وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung muka surat 166. Hikmah Allah Ta'ala jadikan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Allah jadikan kejahatan. Jangan kata kenapa. Kalau kata kenapa jadi salah adab, salah bahasa, salah tauhid, salah dalam bab akidah. Tak boleh tanya kenapa. Dan siapa tak boleh tanya kenapa? Kalau kita tanya kenapa, bermakna Allah jadikan suatu itu bersebab, berkerana, bermaksud, bertujuan. Sedangkan kita amat tahu dalam ilmu tauhid diterangkan kepada kita dan wajib kita beriktikad Allah jadikan sekalian alam ini tidak berhajat kepada sesuatu, tidak mengambil manfaat daripadanya. Dan Allah jadikan sekalian alam ini semata-mata kehendaknya. Jadi tak boleh kita kata kenapa, salah. Kenapa ni hak makhluk. Kenapa kau makan ubat? Sebab nak sembuh. Kenapa kau makan? Sebab nak kenyang. Kenapa kau minum? Sebab nak hilangkan dahaga. Kenapa kau puasa? Sebab takut masuk neraka. Tu kita. Allah tak boleh tanya kenapa. Maka Allah dan kita itu mukhalafatuhu lil hawadith.
laisa kamitslihi syai'un. Baik, kita baca. Hikmah Allah Ta'ala jadikan kejahatan. Ada orang mempertikaikan kenapa Allah jadikan dirinya miskin, jahat, terhina, hodoh dan sebagainya. Dengan duk tanya. Untuk ulasan yang lebih lanjut, ingat kembali, buat koma sikit. Ingat kembali, koma, jangan bahasakan kejahatan itu dari Allah. Hukumnya haram dan jahat adab kepada Allah. Bab ini sengaja dimasukkan, ni saya saja tulis perkara ni sebagai perbincangan dalam majlis ilmu bagi menghampirkan faham agar tidak jahat adab dengan Allah. Haram dibicarakan sebagai sembang kosong di kedai kopi atau di luar majlis ilmu, ditakuti salah faham oleh orang awam. Persoalan ini adalah persoalan asasi dalam ilmu falsafah. Berbagai pemikir mengemukakan pendapat mereka. Sebagai seorang Muslim dan mukmin, wajib kita mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu penuh rahmat dan kasih sayang terhadap makhluknya. Namun dia tidak menyuruh membuat kejahatan, tetapi dia mengizinkan kejahatan itu berlaku dengan hikmah di sebaliknya. Firman Allah Ta'ala, Qul innallah la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui? Katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala hal, dan hadapkan mukamu tu dan jiwamu kepada Tuhan dengan betul khusyuk pada setiap kali menunaikan sembahyang. Masjid itu dengan makna menunaikan sembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada sekalian hamba-hambanya supaya berbuat kebaikan seperti kasih sayang, ihsan, melaksanakan hukum-hukumnya dan berlaku adil. Tetapi kenapa orang zalim itu Allah biarkan? Kenapa dengan mana? Apakah hikmahnya? Kenapa dengan mana? Apakah hikmahnya? Orang zalim itu Allah biarkan ia meneruskan kezalimannya. Yang bermaksiat itu dibiarkan meneruskan kemaksiatannya, tak kena bala apa pun. Bahkan makin kaya pula, makin hebat pula maksiat dia. Kau lama kau dah jadi, makin lama kau makin menjadi pula. Kita yang dah buat taat itu kena musibah lalu pula. Berterusan dengan kekufurannya, pencuri, penyamun, penagih, penyangak, menagih dadah dan lain-lain lagi. Inilah sebenarnya tanda keadilan Allah Ta'ala. Keadilan tu ain alif ada. Keadilan Allah Ta'ala menghendaki kita bebas. Tu bebas tu, bahaya basin itu. Dan kebiasaan dan kebebasan itu boleh menyebabkan terjadi kesilapan dan kesalahan. Adalah dalam kekuasaan Allah Ta'ala untuk menjadikan semua makhluknya dalam keadaan taat kepadanya tanpa ada kufur dan maksiat. Macam malaikat, malaikat semua taat, tumbuh-tumbuhan semua taat. Cuba tengok pokok nyok tu.
pokok nyok ke, pokok kelapa ke, kita tanam kat depan rumah kita, kita mati pun dia setia duduk kat depan rumah lah, dia tak lari ke mana. Tak ada orang tanam pokok nyok depan rumah, besok pagi dia tengok pokok nyok tu duduk belakang rumah lah, kurang ajar punya pokok. Tak ada taat dia. Taat perintah Allah dia di situ dia. Tapi orang tak, orang dia lari-lari dah. Orang ni lari. Itulah dia, kadang dia taat, kadang dia maksiat. Tu Nabi kata umat dia di akhir zaman, ya, paginya iman, paginya beriman, petangnya kufur, malamnya beriman, siangnya kufur. Mana kufur nikmat. Siangnya syukur nikmat, malamnya kufur nikmat, terbalik pula, malam pula syukur nikmat, malamnya kufur nikmat. Gitu. Inilah sebenarnya apa dia? Keadilan Allah Ta'ala menghendaki kita bebas. Dan kebebasan itu boleh menyebabkan terjadinya kesilapan dan kesalahan. Adalah dalam kekuasaan Allah Ta'ala untuk menjadikan semua makhluknya dalam keadaan taat kepadanya tanpa ada kufur dan maksiat macam malaikat tu. Tetapi yang demikian pada syariatnya ternapilah usaha dan ikhtiar hamba menjadi hamba Allah yang hidup dalam penuh kepahitan dan sengsara semata-mata untuk menuju ma'rifatullah lebih banyak dari kehambaan yang bahagia. Ada jatuh ke ni rasa. Nanti ada buat yang rumi. Ada jatuh rasanya ni. Yang rumi tak buat. Dia buat rumi. Ada jatuh tak? Tak ada? Ni tengok saya. Macam ada jatuh. Saya tak faham dia tulis apa. Tu jatuh sungguh. Kulit jatuh. Anjir. Ada tulis sama. Betul. Itulah hikmahnya hamba itu dibiarkan dalam dosa dan maksiat. Apabila berterusan berlaku kemungkaran itu, yakni melakukan kemungkaran itu, akhirnya bukan ajirnya tu. Akhirnya ia akan menerima risikonya. Apa risikonya? Barangkali dia naik motor laju, mak repi kerbang langgar lori balak. Lori balak timpa atas kepala, timpa atas kaki, patah tengkuk, patah pinggang, patah kaki, masuk hospital semua berbalut macam mumia. Tergantung kaki. Dari risiko itu mudah-mudahan ia kembali mencari Tuhan buat mengadu segala permasalahan. Di situ ia menghampirkan diri kepada Allah, yakni takrib ilallah ataupun takarrub ilallah. Lihat sahaja contoh-contoh yang berlaku di dunia ini.
Mereka kembali kepada Tuhan yang sebenar apabila keperitan mencengkam hidup. Ini kerana hikmahnya pula Allah menciptakan akal untuk contoh yang lain. Baik. Ini kerana hikmahnya pula Allah menciptakan akal. Titik situ. Baik, habis. Untuk contoh yang lain, kita dapati ular tedung. Itu bisa yang amat bahaya. Beberapa saat ia boleh membunuh. Ini suatu kejahatan. Tetapi bisa ular itu sendiri menjadi penawar kepada orang yang dipatu ular. Ini satu kebaikan pula. Kuman penyebab penyakit. Ini orang tak sebut dah kuman, orang sebut virus. Virus. Dari kuman juga boleh dijadikan vaksin. Ada vaksin yang vaksin tu wow, bukan wow tu wow. Tengah atas wow tu ada titik kan. Wow. Kalau tak ada titik, wow. Ada titik jadi wow. Wow. Ni aja vaksin huruf wow, bukan huruf wow. Tu huruf baru, huruf Rumi baru, huruf Jawi baru. Dulu tak ada. Lah ni baru ada. Pasal nak bagi sinonim dengan V. Dari kulitnya boleh dijadikan pakaian. Binatang buas. Habis vaksin titik situ. Vaksin ni harus disuntik selagi ianya suci. Tapi kalau dibuat daripada khinzir, dan kebanyakan vaksin dibuat daripada najis khinzir, ya, jaga-jaga orang yang menyucuk insulin, diabetes. Ini pengakuan doktor di Indonesia. Pengakuan seorang doktor Indonesia, dia kata insulin untuk diabetes itu di dalamnya terkandung khinzir. Dia ambil daripada khinzir. Sebab tu siapa-siapa kena kecil manik, susahlah duk vaksin. Susah cucuk insulin. Begitu juga dengan vaksin penyakit. Ya, kebanyakannya dibuat daripada najis mughalazah. Yang Nabi kata tak akan jadi ubat, dia akan jadi mudarat. Dia kalau doktor sendiri yang berkata demikian, ya, macam mana kita nak nafikan? Kita ialah tak ngaji doktor, kita ngaji duk terketua-ketua je, bukan? Ni orang doktor ngaji. Satu persatuan doktor di Indonesia dibuat kajian. Mereka mengakui mereka tersilap, telah menyuntik manusia dengan insulin yang diambil bahannya itu daripada khinzir. Jadi jaga-jagalah. Banyak lagi vaksin ni, banyakkan dia daripada, itulah sumbernya daripada khinzir. Dan banyak lagi benda-benda lain. Ubat-ubatan yang dimakan oleh manusia ni, seperti sakit jantung, banyak daripada punca-punca najis mughalazah, yang sebenarnya dia bukan untuk membaik penyakit itu, untuk menambahkan penyakit, ya, untuk menambahkan penyakit. Saya tak mau cakap banyak pasal saya bukan doktor.
Saya bukan ahli dia. Sehari orang kata, "Pilah ustaz, hang bukan ngaji pun sains. Pilah ustaz, hang bukan mengaji pun doktor. Hang dok kondem doktor. Sakit-sakit esok masuk hospital juga." Oh, sedap dia kata. Baiklah, aku tak mau cakap. Tak mau cakap. Nanti dia kata, macam tu pula kan. Kita bukan ahli di bidang dia. Tapi bila diberitahu kepada kita orang yang ahli di bidangnya, takkan dia nak nipu. Kita ambil perkataan orang yang ahli di bidangnya, kita bercakaplah sikit-sikit sekadar yang kita faham. Kalau saya salah, saya minta maaf. Memang saya bukan ahli di bidangnya. Ahli saya ni, saya cuma ahlul makanu wal minumu wal tiduri. Tu saja. Tu ya, saya ahli di bidang tu. Ahli agama pun tak juga. Ahli cuma ahli ngomong-ngomong saja. Alim pun tidak. Ya. Ulama jauh sekali. Ahli temberang barangkali. Tapi apa yang saya tahu, itulah saya nak sampaikan. Ya. Baik. Ini nak cerita tentang tauhid tadi. Jadi kita sambung tadi apa dia kata. Jadi daripada kuman boleh dijadikan vaksin. Kuman tu boleh buat vaksin. Bakteria tu, bakteria lain. Binatang buas. Tu bukan bintang tu. Aku baca bintang buas pula lah. Mana bintang mana? Binatang buas tu, ba nun alif ta nga, binatang. Ba ya nun alif ta nga, binatang buas gitu. Seperti harimau. Harimau. Singa. Sebut singa, jangan sebut singa, salah. Singa penyanyi. Apa? Singa tu binatang yang makan orang tu. S-I-N-G-A tu singa. Kalau singa S-I-N-G-E-R, tu singa penyanyi. Silap sebut. Kau takut singa, apa yang takutnya dia kata. Biasa apa? Sedap suara dia. Baiklah kawan dia. Dari kulitnya boleh dijadikan pakaian. Kulit singa boleh, kulit singa tak boleh. Begitulah seorang yang jahat tadi, jika ia benar-benar insaf dari kejahatannya kerana ia belajar dari kesalahan ia melakukan, tidak memberi apa-apa manfaat, ia akan menjadi seorang yang soleh, yang lebih soleh dari orang yang tidak pernah sejahatnya barangkali. Lihat sahaja kafir yang masuk Islam, ia menuntut ilmu hingga bergelar ulama atau ustaz. Orang yang asalnya Islam pula tetap seperti itu juga. Pimai-pimai tentu dia bangga oleh Islam, tapi dia sendiri lawan Islam. Seorang perempuan di Kelantan, ya, tak tahu apa nak jadi ya. Semua orang tahu, kita tak payah sebut lah. Itulah dia yang kata orang Islam. Jadi bila orang Islam sendiri tidak mahu undang-undang Islam, apatah lagi orang kafir lagi seronok dah ya, macam buka jalan kat dia. Hari ni isu stalking kalimah Allah pula. Kilang dia kata dia daripada Cina. Cina apa tu kau betul Pahat Johor. Tak ada apa serbuan, tak ada apa serangan, tak ada apa pun, dia ambil tindakan dadak. Ya. Siap Menteri Pengangkutan pula dia kata janganlah boikot KK. Dia ni, kita ni, pemimpin kita hari ni sekali lagi siapa duk sokong dia memang bodoh, dia kata. Tak ada apa tindakan pun pada menteri dia yang tak ada sensitif kepada isu agama. Kalau kita cakap agama, dia kata kita resis.
Kalau dia mempelekehkan agama kita, pemimpin kita yang Islam tengok dia tersengih-sengih. Tak ada apa tindakan, tak ada apa perasaan. Apa sebenarnya mereka ini sudah dibeli jiwa raga ke apa? Inilah hikmahnya Allah mengizinkan kejahatan itu berlaku. Sebenarnya jika kita tilik dengan akal kita yang waras, kejahatan tidak berlaku di dalam dunia ini jika tidak kerana hawa nafsu manusia itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah sampan akan selamat di lautan, pergi dan pulang. Sayangnya, bukan singnya tu, sin alif ya nya, sayangnya tu balik. Sin alif ya nya, sayangnya. Si tekong, tekong tu tekong. Tekong tak tahu. Teko tu teko. Tekong ni itulah nak hoda tu, nak hoda sampan tu, nak hoda. Tak tahu juga. Yang memandu lah, yang memandu sampan tu, yang driver sampan tu tahu, yang driver, yang mandu pun tak tahu tu. Yang driver sampan tu tahu. Oh, tahu. Kat orang putih. Tu saya orang tanya, Ustaz, Melayu sikit tu campur orang putih. Pasal apa? Melayu semua. Ni anak murid saya ni cakap orang Melayu bukan faham. Nak cakap orang putih pun faham. Maklum duduk dekat orang putih lama. Contohnya saya kata mertun, tak faham mertun, kena sebut hammer, pun faham. Hebat. Saya sebut jangan hingga. Dia kata hingga dekat dalam lokal. Kita kata jangan hingga dengan bising, dia kata hingga menyekut baju. Mungkin dah faham hingga dia tak faham. Hingga dia kata hingga. Orang putih dia power sini, bukan power. Jadi kalau orang dengar saya baca kitab ni saat orang putih pasal pelajar saya ni power orang putih belaka. Dia tak kerti cakap Melayu. Kata pemandu dia kan faham, kata driver pun dia faham. Tambah sebut supir lagi dia tak faham. Super power dia faham. Tak cara tanya dia. Hebat ni. Baik, habis. Sayangnya si tekong pemandu tadi ni, tuan punya sampan tu, yang tamak dan haloba, disumbatnya manusia dan barang-barang hingga bertimbun-timbun, akhirnya karam di lautan. Sampan tu boleh bawa 50 lah, dia bawa sampai 150. Saya ingat saya balik di Brandon tu, naik tungkang padat tu, kalau pecah mampu ikut tengah laut, dah berenang tak ti. Ni jahat air boleh pegang lagu tu. Sampai tu sampai dah. Kalau tembus memang mati lah. Pupu punya padat. Tekong dia seorang dia yang pakai baju pelempung. Kami ni nasib engkau lah, janji duit dia dapat. Habis cerita. Jadi bila dah karam, lalu ia hendak salahkan Allah, dia sendiri yang buat salah, dia nak salahkan Allah lah. Berkatalah yang baik dari Allah dan yang jahat itu dari diri sendiri. Sebagai adab, Allah mentakdirkan segala perbuatan kita. Mengapa kita dipertanggungjawab? Allah mentakdirkan segala perbuatan kita.
Mengapa kita dipertanggungjawabkan dari segala yang kita lakukan? Garisnya tu. Itu sebagai tajuk baru tu. Orang ni dia tak buat tajuk, dia tulis je. Garis-garis ada pembaris, ada ruler. Pembaris tak tahu dia orang. Omar have a ruler. Tu satu lagi tu. Kan dia cakap Melayu. Orang putih semua. Gariskan tu semua tu. Daripada Allah tu sampai lakukan tu garis. Allah mentakdirkan segala perbuatan kita. Mengapa kita dipertanggungjawabkan dari segala yang kita lakukan? Allah yang jadikan kita, Allah yang takdirkan kita, Allah yang memperlakukan segala perbuatan kita. Kalau kita ditakdirkan Allah jadi orang soleh, maka kita amal amalan soleh, maka kita dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Tapi kalau Allah takdirkan kita jadi orang jahat, dan Allah lakukan kita jadi orang jahat, mati dalam kejahatan, kenapa pula kita dipertanggungjawabkan kena masuk neraka pula? Mana keadilan Allah ni? Bukan? Faham tu soalan? Fadeno faham soalan? Tak? Siapa tak faham soalan saya? Kat tangan. Tak faham nak sambung minggu depan. Letih itu. Nak cakap orang putih panjang sangat. Aku tak hati. Kat tu I love you, you love me. Tu hati. Lain tak banyak tak hati. Nampak semua pernah cakap orang putih. Aduh. Dia tak boleh faham tu. Malam ni tak faham tanya pada Dino apa maksud dulu. Nah? Apa orang tak faham dekat dengan? Tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Malam ni pergi ngaji dengan Pak Dino. Apa maksud saya kata tu nah? Allah mentakdirkan segala perbuatan kita. Mengapa kita dipertanggungjawabkan dari segala yang kita lakukan itu? Apa tak faham Malam kita tanya Pak Dino. Faham? Puluhan ni. Pagi besok lepas duha saya nak tanya. Ngaji tak kat Pak Dino? Pak Dino, siapa tak ngaji malam ni aku piak. Saya tak mau piak sebab saya takut masuk jail. Ni undang-undang baru Madanon ni, tak boleh pukul budak. Pukul budak dia ke dalam budak. Ke kawan dia tak apa. Soalan. Nak jawab soalan. Jadi panjang tak faham, nak kena faham soalan lu baru boleh jawab. Jadi minggu depan lah kita sambung. Ini soalan. Mohon pencerahan. Apa hukumnya jika mertua benci menantu? Mertuaku. Dan selalu keluarkan kata-kata yang menyakitkan semata-mata kerana sakit hati dengan menantu, kerana menjaga ibunya. Dan menantu bekerja, jadi dia boleh jaga ibunya dengan duit sendiri, dengan pendapatan sama banyak dengan suami. Apa dia tanya? Faham tak? Tak faham juga. Siapa tak faham soalan? Kat tengah. Semua tak faham. Macam mana ni puan yang bertanya orang tak faham? Saya lagi lah tak faham. Kita baca lagi sekali. Apa hukum jika mertua benci menantu? Nampak? Dia nak tanya apa hukum jika mertua benci menantu. Pasal apa? Pasal apa tu nombor 2 pula kita nak faham pasal apa. Yang tu dulu syahid kita. Dia tanya apa hukum mertua benci menantu. Faham ke?
Siapa tak faham kan? Oh, faham dah. Oh, kena baca pendek-pendek goto. Mayang panjang. Baik. Apa hukumnya jika mertua benci menantu? Yang dia benci itu apa yang dia buat? Dia selalu keluarkan kata-kata yang menyakitkan. Menyakitkan siapa? Menyakitkan menantu lah. Pasal apa? Pasal dia sakit hati dengan menantu tu. Pasal menantu tu duk jaga mak dia, jaga ibunya, jaga mak dia, tak jaga mertua. Dia jaga mak kandung dia, dia tak jaga mak mertua dia. Faham tak? Dan menantu ni pula bekerja, jadi dia boleh jaga ibunya dengan duit sendiri, tak kacau duit laki dia. Tiba-tiba mak mertua ni benci dia. Oh, pelik sungguh. Ni namanya ibu mertuaku mertua misal. Ni Piramli punya cerita ni. Jadi menantu ni dia jaga mak dia. Barangkali mak dia sakit, barangkali mak dia lumpuh kot. Kita tak tahu, dia kata pasal apa jaga mak mertua dia. Dia cuma tulis dia jaga ibunya. Dia tak tahu pasal, dia tak tulis pasal apa dia jaga ibunya. Ibunya sakit ke apa? Kita buat andaian ibu dia sakit lah tu. Tidak nak jaga buat apa mak dia sakit lah tu. Mak dia sakit, barangkali lumpuh ke, stroke ke. Jadi dia jagalah mak dia, dia tak ada orang dia nak jaga. Dan barangkali suami dia pun izin. Jadi kalau suami dia izin, dia pula jaga mak dia pasal mak dia sakit, dia pula bela mak dia dengan duit dia sendiri, maka dia sudah ada kelulusan pada syarak. Pasal apa? Orang nombor satu di dunia yang wajib dia taat, dia sudah dapat permission, dapat kebenaran. Siapa dia? Laki dia, suami dia, husband dia. Tahu? Jadi tiba-tiba mak mertua dia masuk campur. Pasal apa? Marah menantu pasal menantu duk jaga mak dia. Jadi apa hukum mak mertua lagu ni? Apa hukum mak mertua yang lagu ni, yang benci menantu pasal menantu duk jaga mak dia, tak jaga dia kot. Dia sakit ke nak kena jaga? Mak mertua dia sakit ke nak kena jaga? Kalau tak sakit, pasal apa nak sakit hati dekat menantu yang duk jaga mak dia yang sakit? Jadi kalau begitu masalah dia, tak sepatutnya mak mertua ni benci menantu tadi pasal mak kandung dia sakit. Tak payahlah nak marah dia. Kalau dia benci juga, maka berdosalah mak mertua itu. Oleh kerana cerita ni terlalu, dia cerita pendek sampai tak faham maksud tanya, saya kena tambah lagi skrip dia tu. Maka kali betul lah, yang tu lah kod skrip asal, manuskrip asal lah yang jatuh. Jadi kalau begitulah keadaan seperti yang saya tambah lagi tadi ni, mak mertua tu berdosa. Pasal apa? Berdosa sebab benci. Dia tak buat kena apa, berdosa sebab benci. Benci orang Islam ni hukumnya berdosa. Tak kira siapa,
menantu benci mak mentua ke, mak mentua benci menantu ke, anak benci bapa ke, bapa benci anak ke, kawan benci kawan ke, jiran benci kawan ke, benci jiran ke, siapa juga di kalangan orang Islam ni dilarang benci membenci. Pasal apa? Sabit nas hadis Nabi SAW, al-mu'minuna man salimal mu'minuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang yang sempurna tangannya, lidahnya dan tangannya daripada menyakiti orang Islam yang lain. Kalau dia menyakiti, dia keluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, berdosa lah dia. Ya, tu dalilnya tak boleh kita nak sakitkan hati orang. Kalau kita sakitkan hati, jangan sampai terlepas lah. Kita marah sangat ke menantu ke, jangan sampai terlepas lah depan dia. Ya, kalau orang Kedah panggil ok dalam hati, ok tu ok, ok tu ok. Tahanlah dalam hati. Nak lepas-lepas seorang-seorang sudah lah, jangan sampai dengar dia lah. Jaga hubungan silaturahim. Marah-marah terus, diam-diam sudah. Kau marah anak jangan sampai dia dengar. Ya. Agak-agak pening-pening kepala, start kereta api, kena kopi kedai mamak balik lah. Siapa kita marah-marah anak ni kalau umur dah 15 tahun ke atas, dia dah dakai lah. Esok dia bungkus, esok hamam puih ni tak balik pun dah. Masa tu nak menyelesaikan pula dah. Jadi auladukum fitnatukum, anak-anak kamu tu ujian bagi kamu. Jangan sound direct to the point. Ya, lepaslah seorang-seorang. Lepas kat bini ya, biar bini tu nasihat kita. Kok bini pula tak puas hati dengan anak, lepas kat laki hang, biar laki hang nasihat hang. Jangan lepas kat anak. Lepas kat anak ni bahaya. Ya, bahaya. Bahaya. Begitulah dengan menantu ke mertua, jangan lepas depan-depan. Dah tua buat cakap tua, cerdik sekian. Ini tua jadi macam budak, bingung siapa. Kan? Marah-marah sangat lu. Kau pergilah makan angin 2-3 hari, pergi England ke, Los Angeles ke, siapa-siapa tak tahu nak pergi England sini. Di sini ada ramai anak, di sini ada ramai pelajar-pelajar yang memang duduk kat England lama. Bawa dia orang boleh bawa mana berjalan-jalan. Cakap orang putih, cakap Melayu pun tak apa nak hati, cakap orang putih lagi. Nak ada lagi? Banyaknya soalan, bila nak makan? Sudahlah dekat tu. Baca ni pula. Lagi banyak-banyak soalan jawab panjang-panjang lagi. Lambat moral kita. Soalan kedua, benarkah seseorang itu dianggap munafik bila dia berpura-pura dengan orang lain? Dia seorang yang tak menutup aurat dengan sempurna, tapi bila balik atau berjumpa dengan keluarga mertua, dia akan pakai jubah, bernikab. Masya Allah. Ada lagu ni Bila jauh dengan keluarga mertua, dia pakai baju dengan pendek seluar ketat. Tu sifat munafik lagu tu lah. Disebutkan hadis gitulah. Sifat munafik memang lagu tu, berpura-pura menzahirkan iman, menyembunyikan kufur di dalam hati. Itu asal munafik. Itu namanya munafik i'tiqadi. Tapi yang ni bukan munafik i'tiqadi. Ini munafik sifati ataupun tabi'i. Munafik perangai. Dia tak sampai kafir, jadi berdosa besar. Munafik ni ada dua. Satu munafik yang sampai kepada tahap kafir, satu lagi munafik yang tak sampai tahap kafir tapi tahap berdosa besar. Ni tahap munafik berdosa besar ni. Dia bukan munafik i'tiqadi. Baik, soalan seterusnya. Bolehkah seorang isteri menunaikan solat tarawih di masjid kerana diajak oleh suaminya? Dan apakah hukumnya? Dan bolehkah dia buat solat tarawih 8 rakaat kerana nak mendapat pahala solat jemaah?
Dan pada rakaat ke-9 hingga rakaat ke-20 dia buat qada solat. Dan bolehkah niat makmum masa qada solat? Mohon pencerahan. Dia ni laki dia ajak pergi masjid main tarawih. Laki dia ajak pergi masjid main tarawih. Laki ajak pergi, hang pergi. Jangan buat dalih tu tani tutang. Jangan besok laki hang cari lagi satu, hang mau cari saya pula. Tak, tolong tengok ni, laki saya nak kahwin lagi satu ni. Elok ke tak perempuan ni? Satu aku nak tanya, dulu pernah tak laki ajak pergi main tarawih? Hang pergi tak? Laki ajak jalan pergi. Bila hang dia ajak jalan tak mau. Lama-lama dia cari spare tire lah, spare part. Laki ajak pergi. Ni laki ajak sombong. Laki lama-lama laki pedak malah ajak. Ajak tak mau pergi, dia cari hak lain. Ajak sembahyang tarawih tak mau, ajak pergi pampir tak pernah tolak. Ni bukan orang ni, orang lain. Contoh nak cerita, kalau laki ajak pergi. Jadi bila laki tu ajak, jadi wajib dia ikut. Dan laki ajak. Laki ajak, wajib isteri ikut. Laki tak ajak, harus dia tanya, "Ai nak ikut boleh?" Harus dia tanya. Tapi kalau laki dia ajak, hang jangan duk buat melainkan hang betul sakit lah. Sakit betul. Sakit apa? Sakit tangan. Sebab apa? Tadi kena kerati. Kerati dengan apa? Dengan lelaki dia. Baik. Jadi bila bila lelaki ajak pergi sembahyang tarawih, dia tanya boleh ke? Bukan kata boleh, wajib mengikut. Bukankah perempuan ni sunat sembahyang di rumah? Tu panjang pula cerita itu. Perbahasan orang perempuan sunat sembahyang di rumah, tak sunat jemaah di masjid, itu panjang cerita dia. Cari satu masa yang lain kita bahas bab tu. Ni nak cerita ni, boleh tak dia pergi masjid, pak imam sembahyang 20 rakaat, dia cuma buat 8 ya, lagi 16 lagi dia buat sembahyang qada, zuhur, asar, isya, zuhur, asar. Boleh tak? Ikut imam. Dia niat, pak imam niat aku solat sunat tarawih 2 rakaat. Dia niat aku solat fardu isya qada. Mengikut imam kerana Allah Taala. Boleh tak? Nanti bila pak imam bagi salam rakaat kedua, dia pun bangun tambah lagi 2. Begitulah turunnya hampir 20. Boleh tak dia buat lagu tu, dapat ada pahala? Baik, khilaf ulama. Setengah ulama kata dapat pahala, tapi setengah ulama kata sah tapi tak dapat pahala, sebab berlainan jenis solat. Sebab berlainan jenis solat, sah sembahyangnya, sah jamaahnya, tapi tiada pahala 27 kali ganda. Namun mudah-mudahan ada pahala alaikum bil jamaah. Bukan sembahyang jemaah, alaikum bil jamaah. Mudah-mudahan ada pahala itu, mudah-mudahan. Jadi boleh tak dia nak amal lagu ni? Silakan. Kerana apa? Sembahyang qada itu wajib, sembahyang sunat tarawih itu sunat muakkad. Dah tak ada. Ada lagi kan? Ada satu lagi. Kalau ibu yang ada anak kecil, boleh tak dia solat 8 rakaat tarawih tanpa bacaan di antara setiap 2 rakaat tu? Tapi lepas rakaat ke-8 baru baca doa, lepas tu buat witir. Sebab anak kecil ni selalu buat kita tak tenang nak solat. Aku tak ada anak kecil pun tak tenang. Dia pun tak tenang, kita lagi tak tenang. Kita pun tak tenang, dia lagi lah tak tenang pada anak kecil no.
Jadi nak buat terus juga. Jadi nak buat terus je. Boleh ke? Boleh. Sebab selawat antara 2 rakaat ke 2 rakaat tu bukanlah wajib. Itu sunat. Sebab apa? Lepas 4 rakaat main tarawih ni mana sembahyang rehat. Habis salam rehat sat. Habis salam rehat sat. Habis salam rehat sat. Salam mana? Salam lepas tiap-tiap 4 rakaat. Lepas 2 rakaat rehat sekejap. Lepas 4 rakaat rehat panjang sikit. 2 rakaat pula rehat sekejap. Sampai 8 rakaat rehat panjang sikit baca doa. Ya. Jadi yang ni orang yang tanya ni, ya, dia tanya, dia tak nak rehat-rehat dah. Habis 2 rakaat terus sembahyang lagi. Lepas rakaat habis salam terus bangun sembahyang. Habis salam terus bangun sembahyang. Habis 2 rakaat salam terus sembahyang. Faham tak? Sampai habis 8 baru je doa. Boleh tak lagu tu? Boleh. Bukanlah wajib main tarawih tu kena selawat antara 2 rakaat ke 2 rakaat, tak wajib. Ya. Habis. Nanti ada pula orang tanya tu. Apa dia? Boleh tak sembahyang witir niat 2 rakaat? Pasal witir makna dia ganjil. Witir tu maknanya ghaslun, ghasal. Maknanya ganjil. Ya. Jadi boleh tak sembahyang witir niat 2 rakaat? Sholli sunnatul witri rakaatain lillahi ta'ala. Sembahyang witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh tak? Ada orang kata tak boleh. Sebab sembahyang witir tu kan dia ganjil. Tak boleh kata 2 rakaat. Kalau kata macam ni tak apa. Usolli sunnatul muqaddimatil witri rakaatain lillahi ta'ala, 2 rakaat. Lepas tu bangun lagi 1 rakaat, usolli sunnatul witri rakaatain lillahi ta'ala. Tu tak apa. Tapi kalau mula-mula 2 rakaat tu kita kata usolli sunnatul witri rakaatain lillahi ta'ala, aku sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tak boleh katanya. Dan tak sah sembahyang. Macam mana tu? Lepas tu nak niat lagu mana? Dia kata kena niat lagu ni. Aku solat 2 rakaat witir dari 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mak bapak panjang ni. Jadi macam mana ni? Barangkali orang ni ambil daripada sebuah kitab yang bernama kitab Nihayatuz Zain. Kitab Nihayatuz Zain karangan Al-Faqih Syekh Umar Al-Jawi. Dia syarah daripada kitab Qurratul Ain. Baik. Dia ada matan hadis di situ, cerita boleh kurang macam tu lah, tak sah. Ya. Tapi di sana ada lagi perbahasan. Perbahasan dia apa dia? Nak tak sah dari segi afdal. Bukan tak sah dari segi solat. Tu yang muktamadnya. Jadi sah. Walaupun dia niat aku solat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, lepas tu yang satu tu aku sembahyang witir 1 rakaat. Tapi untuk mengelakkan daripada duduk dalam khilaf, untuk mengelakkan dari duduk dalam khilaf pasal ada yang kata tak sah tu, ya, kita niat gini. 2 rakaat yang pertama usolli sunnatal muqaddimatil usolli sunnata muqaddimatil witri rakaatain lillahi ta'ala. Aku sembahyang pembukaan witir 2 rakaat. Nanti bagi salat bangun buat 1 rakaat. Aku solat witir 1 rakaat. Yang tu orang tak fikir dah. Aku ada orang tanya, saya jawab siap. Seorang tanya. Aku ada lah orang tanya. Pasal benda pernah ditanya orang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.